Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak belajar tentang tajuk meiosis. Meiosis ialah proses apabila sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet bagi pembiakan seks. Ini contoh gamet, sperma dan ovum. Meiosis dalam manusia berlaku dalam testis lelaki dan ovari perempuan. Di dalam tumbuhan, meiosis berlaku dalam enter dan ovari. Maksud meiosis ialah pembahagian sel yang menghasilkan gamet dengan bilangan kromosom separuh. Kepentingan meiosis pula menghasilkan gamet atau sel pembiakan untuk pembiakan dan membolehkan berlakunya variasi genetik di kalangan spesies yang sama. Meiosis. Semasa profasa 1, kromosom terbentuk daripada kromatin. Setiap satu terdiri daripada 2 kromatid. Membran nukleus hilang secara beransur-ansur dan gelendung terbentuk. Kromosom homolog mencari antara satu sama lain dan membentuk pasangan. Pindah silang berlaku untuk membenarkan pertukaran bahan genetik. Dalam metafasa 1, pasangan kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Dalam telofasa 1, sitoplasma membahagi dan 2 sel anak yang haploid terbentuk. Dalam profasa 2, pembentukan gelendung berlaku semula, membran nukleus mula hilang. Dalam metafasa 2, kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 2, jentian gelendung menarik kromatid ke arah yang bertentangan. Dalam fasa terakhir proses meiosis, pemisahan sitoplasma dan pembentukan membran sel berlaku. 4 sel anak yang haploid terbentuk. Kesemuanya mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Setiap sel anak mempunyai 2 kromosom sahaja, iaitu separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Dalam meiosis, berlaku 2 kali pembahagian sel. Pembahagian sel yang pertama itu meiosis 1. Peringkat profasa 1, kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan, pindah silang berlaku, iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Metafasa 1, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Telofasa 1, sitoplasma membahagi, peringkat akhir meiosis 1 tamat. Kita sambung dengan pembahagian sel yang kedua, itu meiosis 2. Profasa 2, pada peringkat ini gentian gelendung mula terbentuk. Metafasa 2, kromosom tersusun di satah khatulistiwa, gentian gelendung melekat pada sentroma. Anafasa 2, sentroma membahagi 2.
dan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Telofasa 2, 4 sel anak yang tidak seiras atau dipanggil sebagai gamet dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk terbentuk. Okay, kita boleh ringkaskan meiosis 1 dan meiosis 2 menggunakan formula mnemonik PACMAT. Okay, untuk meiosis 1, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Okay, pada peringkat profasa 1, kromosom memendek dan menebal. Pindah silang berlaku. Okay, pada peringkat metafasa 1, middle atau sata khatulistiwa, kromosom tersusun di tengah-tengah sel ataupun di sata khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Pada peringkat anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Pada peringkat telofasa 1, sitoplasma membahagi dan meiosis 1 berakhir. Kita tengok meiosis 2 masih lagi menggunakan formula mnemonik PACMAT. Peringkat P2 iaitu profasa 2, gentian gelendung mula terbentuk. Metafasa 2, middle sata khatulistiwa, kromosom tersusun di tengah-tengah sel atau di sata khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Pada peringkat anafasa 2, sentroma membahagi 2. Kromatik kembar berpisah dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Pada peringkat telofasa 2, 4 sel anak yang tidak seiras dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk terbentuk. Okay, kita tengok pula persamaan dan perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Okay, persamaan yang pertama ialah mitosis dan meiosis, kedua-duanya berlaku replikasi DNA dan berlaku pembahagian sel. Mitosis, perbezaan yang pertama, mitosis menghasilkan 2 sel anak, meiosis menghasilkan 4 sel anak. Okay, perbezaan yang kedua, mitosis tiada pindah silang berlaku, meiosis ada pindah silang berlaku. Okay, yang ketiga, mitosis, sel anak seiras dari segi genetik, meiosis, sel anak berbeza dari segi genetik. Mitosis tiada variasi, meiosis ada variasi. Okay, mitosis, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk, manakala meiosis, bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Mitosis berlaku di sel soma, manakala meiosis berlaku di sel pembiakan. Okay, sekian sahaja untuk tajuk pada hari ini. Terima kasih.